Bukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilaykal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kerana Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada kita. Dia beri kita boleh jumpa dengan bulan yang barakah, boleh kita berada di bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita dapat barakah Ramadan pada tahun ini, khususnya di antara barakah Ramadannya iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bercakap berhubung kait dengan Ramadan, keampunan dari Ramadan itu dari beberapa sudut. Dari sudut puasanya, seperti dia kata man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, atau kama qala, sakut paut dengan puasa Ramadan dapat keampunan. Dan juga dari sudut qiyamul lail, semaya tarawih dan upamanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dari sudut qiyam Lailatul Qadar, berbagai-bagai sudut, banyak punca-punca ataupun sebab-sebab bagi dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksudnya rugi, binasa, direbang tanah mereka yang sempat dengan Ramadan, maka dia tidak diampun baginya. Rugi dan kecewa mereka yang sempat dengan dua ibu bapa dia tidak dapat masuk syurga.
Rugi dan kecewa mereka yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 amin yang diucap oleh Rasulullah di atas doa Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril doa, orang dia Ramadan tak dapat ke apa ni, orang ni rugi dan kecewa. Orang dia 2 ibu bapa dia tak boleh masuk syurga, orang sebut nama Nabi dia tidak selawat. Nabi kata amin, amin, amin. Oleh itu kita harap bahawasanya Ramadan yang kita dapat tahun ni, Ramadan yang kita dapat barakah daripadanya. Di antara barakah Ramadan kita dapat keampunan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah memanjangkan umur kita, melanjutkan usia kita, boleh kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka bagi saya nampak masa kosong sikit di sebelum daripada berbuka puasa ni. Saya rasa nak isi sikit sebanyak perkara yang sakut paut dengan Ramadan. Mudah-mudahan dapat mespenuhkan lagi puasa Ramadan kita. Nak isi dengan hubung kait dengan Ramadan lah, di bulan Ramadan, ataupun lain-lain hal sikit sebanyak yang patut kita isikan. InsyaAllah saya akan isi ambil masa lebih kurang 40 minit, lebih kurang mulai dari pukul 5.30 kita lah, pukul 6.30 Malaysia, pukul 5.30 lebih kurang. Kalau lewat pun pukul 5.35 lebih kurang, akan sudah dalam masa tempoh 40 minit, pukul 6, 10 minit lebih kurang. Pukul 6, 10 paling lewat pukul 6, 15. Masa lebih lagi 15 minit untuk kita siap untuk berbuka puasa. Tapi kita tidak ada masalah, tidak ada problem, kerana kita dunia sekarang ni maju. Kita bila-bila tunggu tempat buka puasa pun boleh kita terus menonton Facebook, menonton media ni boleh. Mudah-mudahan media kita ni ada berfaedah bagi kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Di hari ini saya ingin sebut apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab dia Al-Wasit fil Madhab. Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasit dia buat satu tajuk, dia itu Al-Qawlu fis Sunani. Tajuknya hubung kait dengan sunat-sunat yang berkaitan, yang berhubung dengan puasa. Dia kata wahiyya thamaniyah, dan iaitu 8. Ada 8 sunat yang Imam Ghazali sebut di dalam kitab Al-Wasit dia, hubung kait dengan puasa. Selain daripada kita mensempurnakan puasa kita dengan mencukupi rukun-rukun dia dan syarat-syarat dia, tak dapat tidak kita kena mencukupi dengan kerja yang sunat. Yang sunat bersangkut paut dengan puasa, kadang-kadangnya perkara tu wajib. Perkara tu wajib di atas kita. Tapi hubung kait dengan puasa dia sunat. Kadang perkara tu perkara yang harus, hubung kait dengan puasa jadi sunat. Perkara yang haram, dia wajib di atas kita tinggal. Sunat menghubung kait dengan puasa. Oleh itu bila kata sunat puasa, hunat bersangkut paut dengan puasa, bukan perkara ni perkara bila sunat semata-mata tak. Kadang perkara tu wajib, kadang perkara tu makruh. Oleh itulah sunat bersangkut paut dengan puasa adalah perkara yang menyempurnakan puasa kita. Bahkan perkara tu yang menjadikan puasa kita itu puasa yang dikehendaki oleh Allah, puasa yang
dapat janji yang dijanji oleh Allah, yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang membuat kita dapat keampunan daripada Allah, puasa yang termasuk di dalam kata Allah kata wa ana ajzi bih. Puasa yang termasuk di dalam kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puasa yang terkeluar daripada kata rubba shaim atau kam min shaim, banyak orang yang puasa laisa min siyamihi, tidak dapat sedikit pun daripada puasa dia illal ju' wal 'atash, melainkan dia dapat lapar dan dahaga. Kita terbit pada hal tu. Kerana puasa kita ni tak dapat tak free, tak dapat lapar dan dahaga saja. Kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kitanya. Oleh itu apa sikit sebanyak pengisian yang kita nak isi ni jadi pengisian yang menyempurnakan Ramadan kita, insya-Allah taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebut di sana, dia kata 8 perkara yang sunat berhubung kait dengan puasa. Al-awwal, yang pertama, ta'jilul fitri ba'da tayaqqunil ghurubi bitamrin aw ma'in mustahabbun. Yang pertama, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, dia kata ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka puasa, mensegera ba'da tayaqqunil ghurub, kemudian daripada yakin gaib matahari, jatuh matahari daripada ufuk. Matahari bukan dia jatuh daripada atas ke bawah, jatuh kepada satu tempat, kemudian dia naik semula, bukan. Makna jatuh matahari, makna ghurub, dia gaib daripada ufuk, terlindung daripada kaki langit. Dia masih duk tergantung, dia masih duk ada. Sekarang kita kata kita gaib. Tapi di sana, orang di Mekah, di India sana, masih matahari duk ada. Maka dia gaib daripada kita saja. Sebab tu dia panggil ghaib, dia panggil ghurub. Dia tak panggil sukut. Dia tak panggil jatuh. Cuma bahasa kita Melayu kita panggil jatuh. Imam Ghazali kata sunat kita segera berbuka puasa, bersegera membuka puasa, kemudian daripada yakin jatuh matahari, gaib matahari, berbuka bitamrin dengan tamar, au ma'in atau dengan air, mustahabun yang dibilang kasih, yakni yang disunat, yang ditututi di dalam agama. Di dalam agama suruh. Bila benda yang disuruh dalam agama, perkara tu dipanggil sunat pada istilah, yakni boleh pahala. Berbuka puasa itu satu perkara yang yang ditutup di dalam agama. Tak boleh kita nak sambung puasa kita terus, sambung puasa dengan tak buka-buka, dengan niat puasa terus siang malam dengan tidak buka, itu salah, berdosa kita. Kena buka. Buka itu disuruh di dalam agama. Dan bersegera dia pula sunat pula, boleh pahala. Tetapi Imam Ghazali jaga ba'da tayaqqunil ghurub, kemudian daripada yakin gaib matahari. Jangan nak bercepat siapa kepada tak asyak, tak yakin jatuh matahari, dok rasa-rasa jatuh, ataupun tahu kata tak jatuh lagi, ada lagi 2-3 minit, maka itu tak dipanggil segera berbuka. Nama dia membatalkan puasa tu. Batal puasa, nak ikut sunnah kena faham. Segera buka puasa, yang Rasulullah kata la yazalun nas bi khair, sentiasa manusia berada di dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka itu, manusia itu
mesegerakan berbuka puasa. Kita berada di dalam kebaikan khair, tak ada jahat, tak kena bala, tak kena tindah diseteru. Maknanya, selama mana kita beramal dengan sunnah Rasulullah, satu pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mesegerakan berbuka puasa. Tetapi syaratnya kena yakin jatuh matahari. Kena cerak dulu. Satu. Maknanya di hari ini marilah kita sama-sama tunaikan satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah Rasulullah dia mengarahkan kita supaya kita cepat berbuka puasa. Tetapi kalau kita tengok di dalam tarikh, di dalam sejarah, di dalam hadis, kita dapati ada di sana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada sahabat ada dia mesegerakan berbuka puasa. Satu orang daripada sahabat, setengah daripada sahabat, dia mentakhirkan berbuka puasa. Dari sini jadi satu apa dia panggil, satu perkara yang bahaya untuk kita nak faham agama. Masya Allah. Ni perkara yang jadi melemahkan kita daripada kita nak kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, nak kembali kepada salaf dengan semata-mata dengan cara kita. Saya mengaku bahawa diri saya lemah, dhaif di dalam nak kembali kepada sumber asli agama. Tak dapat tidak, saya kena taklid, kena ikut orang-orang yang pandai yang dibila kata imam. Ikut Imam Asy-Syafi'i, ikut Imam Al-Ghazali, ikut Imam An-Nawawi, ikut Imam Ibn Hajar Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam As-Suyuti. Kena ikut a'immah ni lah. Kerana mereka lauk di dalam agama, mereka ulama yang boleh kembali kepada sumber yang sebenar. Kita ni tak kuasa kerana ingatan kita lemah, pahaman kita jauh. Cuba kita tengok. Kalau kita tengok kepada arahan ataupun irsyad tunjuk Rasulullah, hidayah Rasulullah, Rasulullah satu saja cara dia hidayah, dia tunjuk, suruh kita bersegera berbuka puasa. Memang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabat-sahabat yang selalu bersama Rasulullah, dia faham betul-betul tajuk ni. Tetapi di dalam keadaan demikian, sebahagian daripada sahabat dia mesegerakan berbuka puasa, iaitu Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud. Dan sebahagian seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mentakhirkan berbuka puasa, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis yang sahih, hadis yang meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Maknanya kita boleh faham bahawasanya takhir berbuka puasa daripada awal waktu dia itu bukan perkara menyalahi dengan sunnah, dengan mana perkara itu dilarang, perkara itu makruh, lebih lagi perkara itu haram, lebih lagi kata perkara itu bid'ah. Bukan. Sebab tu Imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sebut di dalam kitab dia sunat berbuka puasa, tidak makruh takhir berbuka puasa. Di situ pula kita boleh ambil kaedah, boleh faham kaedah bahawasanya bukan tiap-tiap yang lawan di bagi sunnah. Di bagi sunnah itu makruh ataupun haram, tak. Ada kala di lawan bagi sunnah itu harus, boleh. Selama mana kita tidak niat nak melawankan sunnah. Ni kira hak tidak aridi, kira hak asli, hak asal. Hak asalnya harus kita nak takhir berbuka puasa.
kita mengawalkan dia, mesegerakan dia itu adalah perkara sunat, boleh pahala suku. Kalau kita tidak mesegera, tidak mengawalkan dia, rugi, tak boleh pahala. Begitu sahaja. Semacam kalau orang pergi buat haji, dia terbit pergi ke Arafah, pergi kepada Mina hari Tarwiyah, hari yang ke-8, hari yang ke-8 itulah. Kalau dia tak pergi, dia nanti pergi hari ke-8 ke Arafah boleh, tak ada apa, sunat saja. Rugi saja dia tak pergi tu. Tepat hak kita boleh untung, kita tak ambil untung. Rugi. Itulah kaedah ulama kita. Sebab tu ulama kita ni dia jauh, dia tengok sudah dengan secara meluas. Imam Syafi'i cuba kita tengok. Kalau tak ada hadis-hadis yang seperti ni, boleh kita kata takhir buka puasa adalah bid'ah. Takhir berbuka puasa adalah makruh. Sebab berlawan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Bukan. Sebab sahabat yang mensegerakan buka puasa itu ditanggung di atas kata dia mengerjakan sunat. Sahabat Abu Musa yang mentakhirkan berbuka puasa itu ditanggung di atas dia nak tunjuk kata harus. Boleh. Kalau dia tahu kata makruh atau dia tahu kata haram bid'ah, tentu dia tak kerja sama sekali. Maka perkara takhir, ta'jil, mengawalkan buka puasa, mentakhirkan buka puasa ni tidak sunyi di atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti Abu Musa, yang seperti Ibnu Mas'ud ni. Mereka ni tak sunyi, mereka tentu kena tahu perkara ni. Walau bagaimanapun kita dua, satu di dalam tajuk praktikan, tajuk kita, cara kita nak beramal. Kita nak beramal, kita beramalah dengan kita mengawalkan berbuka puasa. Yang kedua tajuk kita, tajuk ilmiah, tajuk ilmu. Hukum hakam, hukum ni lagu mana, hukum ni lagu mana. Amal suku pula. Kadang kita kata sunat berbuka puasa awal, tapi aku tak sibuk awal, aku nak takhir sikit. Itu praktik kita. Kita tahu sunat bila takhir ni harus. Itu tak ada masalah, tak ada problem. Seperti kita tahu sunat kita semaya tarawih, kita tahu sunat kita semaya sunat subuh, tapi kita tak semaya. Tak ada masalah. Yang salah, kita tak tahu. Kita kata sunat berbuka puasa di awal waktu. Sunat semaya tarawih. Tapi ilmu kita tak tahu. Siapa tinggal semaya tarawih itu bid'ah. Semaya tarawih lebih daripada 8 bid'ah. Tak semaya sunat subuh bid'ah. Itu salah. Itu masalah kita mengatakan, kita berkata dengan satu hukum bighairi ilmin. Kita bercakap dengan tidak ada ilmu. Itu menyebab bagi sampai pada peringkat kita tu dallu wa adallu. Fa aftau bighairi ilmin fa dallu wa adallu wal iyadza billah. Masa kita masa kelam kabut, masa Allah qabat, Allah ambil ulama. Ulama hampir-hampir habis diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal puak-puak orang-orang yang nampak zahirnya ulama seperti kita seperti saya ni. Nampak kata bentuk orang pandai. Hakikat kita habis dah ilmu, tak ada ilmu. Kucak-kaci habis di dalam ilmu. Cuba kita perhatilah di hari ini. Wal'iyadzabillah. Takutnya kita banyak yang bercakap bighairi ilmin, ifta bighairi ilmin, memberi fatwa dengan tidak ada ilmu. Astaghfirullahalazim. Satu. Dan lagi pula di dalam yang pertama ni juga Imam Ghazali kata wa yaqulu 'inda dhalik, dan berkata ketika demikian itu, ketika berbuka di samping kita berbuka, dengan makna selepas daripada kita berbuka, kita sudah masuk waktu maghrib, kita awal berbuka. Sesudah itu Imam Ghazali kata sunat berkata Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu.
Sunat kita berdoa dengan upama ini doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Sabit di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 3 tempat doa yang diterima. 3 doa yang tidak ditolak. 1, da'watus shaim 'inda fitrih, doa orang yang berpuasa ketika berbukanya. Kita pilihlah doa-doa yang kita kehendak, yang kita nak ketika kita berbuka. Makna ketika berbuka, ulama kita kata indal fitri, iaitu ba'dal iftar, ba'dal fitri, kama dia daripada kita berbuka. Selepas daripada kita buka, makan buah tamar dan umpamanya. Satu lagi, berbuka sunat kita berbuka dengan tamar ataupun dengan rutab. Sabit di dalam hadis yang sahih, Rasulullah dia berbuka dengan beberapa rutabat. Kalau tak ada rutab, dia berbuka dengan tumairat, beberapa butir buah tamar. Bila tak ada buah tamar, dia hasawatin, dia minum beberapa teguk air. Rasulullah tu cara berbuka puasa yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda yang dia buat berbukanya tamar rutab dan tamar kering dan juga air. Ulama kita dia kata sunat dengan rutab, dengan tamar. Kalau tak ada rutab, tak ada tamar, benda manis. Perkara yang manis yang tak masuk api. Kerana qiyas di atas tamar tu lebih dekat dengan tamar, lebih dekat dengan rutab, iaitu benda-benda jenis manis yang tak masuk api seperti buah rambutan, buah durian. Bila tak ada perkara yang manis, jenis manis yang tak masuk api, baru yang keapaknya manis yang dimasuk api. Iaitu bubuk kacang ke, cendol ke, locong ke, cekmek ke, keping hidung ke, macam-macam lah boleh. Yang kita masak dia dengan api. Kamar dia kalau tak ada dengan air. Ulama kita dia tengok lebih luas lagi, dia tengok makna. Dia tilik kepada illah yang Rasulullah berbuka puasa dengan buah tamar, dengan rutab. Dia tengok kat situ. Walau bagaimanapun, yang disuruh kita berbuka dengan perkara yang manis pertamanya. Yang kedua, bila tak ada, dengan air. Sesudah kita berbuka, sunat kita berdoa. Di antara doanya, iaitu doa yang kita selalu duk baca, iaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tambah lagi sabit di dalam hadis, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Perkataan wa bika amantu tu tidak ada di dalam hadis. Perkataan wa bika amantu itu perkataan yang ditambah. Tidak salah, nama bid'ah hasanah. Kita tambah di dalam doa. Tambah doa lagi, tak ada masalah. Hak sabit dalam hadis, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ni sekalipun hadis yang status dia dhaif, tetapi sanad dia dhaif kerana mursal. Sanad dia hasan. Dan dia naik murtabak hasan, tak jadi dhaif. Kerana ada syahid. Ada hadis lain yang menyokong dia, ada hadis lain yang jadi saksi. InsyaAllah kita bicara esok hari ke status hadis ni. Kerana kita tengok di antara kita yang bercakap bighairi ilmin, mengatakan hadis ni hadis yang dhaif semata-mata, mutlakan. Bila hadis dhaif, tak boleh beramal pula dah. Wal'iyadzabillah. Ini namanya al-qawlu bighairi ilmin. Ia panggil mutaqawwil, orang yang buat kata, reka-reka kata saja. Kata bighairi ilmin. Kalau kita tengok fatwa-fatwa ulama yang berilmu, a'imah tepat ikutan orang, kita tahulah sejauh mana hakikat ilmu yang sebenar. Sejauh manakah
status kelah darajah hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu hingga akhir. InsyaAllah pada petang esok kita akan sambung. Kita cuba bincang sikit hubung kait dengan hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kita wi hutan gitu, mudah-mudahan hal kat hutan tu dia mari nak ambil hutan esok hari. Kita bagi hutan lah sikit insya-Allah taala. Terima kasih kepada yang ikuti siaran ataupun setuhan di petang yang barakah ni. Ada beberapa soalan. Nampaknya soalan ni kita tengok boleh 2 minit je lah. Sekarang pukul ni 8 minit lebih kurang. Kita pukul ni 10, ni 15 tu kita akan selewat dia lah. Selewat-lewatnya. Ni soalan kita tengok. Dan saya jawab salah ke semua yang beri salah dalam Facebook ni. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak yang ikuti. Sama-sama doa dan tolong doa sebut nama saya di dalam doa selepas di celah-celah sembahyang tarawih dan di waktu munajat, waktu tahajud. Mudah-mudahan masuk di dalam doa zahril ghaib, minta Allah ampun dan minta Allah angkat darajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalan ada binku ni siapa wallahu alam. Dia tanya perempuan yang tak boleh puasa dengan sebab datang haid, maka adakah kena imsak? Wajib imsak ke orang betina yang mari haid dia tak wajib puasa, haram dia puasa, tak wajib imsak. Boleh dia makan, boleh dia minum seperti orang tak puasa. Kerana dia tak puasa, boleh. Ini nas di dalam kitab fiqh kita. Bukan fikir dengan kaedah kata orang tak puasa tu boleh makan. Tak. Orang tak puasa dengan sebab haram wajib dia imsak. Seperti dia terlupa niat. Bila seorang terlupa niat, wajib dia imsak. Walau puasa dia tak sah. Orang ini ada rukhsah dah. Dia diberi kelonggaran, diberi kemudahan supaya dia tak puasa. Bila tak puasa, harus bagi dia makan dan minum dan perkara-perkara yang wajib di atas orang puasa. Wallahu a'lam. Ni ada tolong jawab, ada Adil Solah, dia kata tak kena imsak. Ya betul. Yunus Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Waalaikumsalam. Tuan Guru Baba Ghazali hafizahullah wa iyyak. Minta Allah jaga kita belaka. Hasan Al-Fatani Al-Makki, dia kata, Bapa saya ada soalan, kalau kita ada zakat wang, kawan kita ada hutang dengan kita, kalau kita bayarkan keluar zakat kepada kawan tu, boleh tak? Boleh, tapi jangan berjanjilah. Kata aku keluar zakat padamu ni syarat kena bayar hutang aku. Kalau begitu tak sah. Kita berjanji, kena berjanji bohong-bohong. Mula kat hutang aku nak beri zakat, mu tolong bayar hutang aku dah. Bukan berjanji buat syarat dah. Cakap dengan cara berkira, panggil irsyad, tunjuk jalan saja. Kalau berjanji mati syarat, tak sah zakat kita. Kita boleh beri atas jalan bukan dengan jalan syarat mati, syarat tetap. Kalau beri kepada dia, dia ambil keluar zakat pada ambil bayar hutang kita, sah. Wallahu a'lam. Hak Bangkok pada ikuti kita, terima kasih. Dia kata suara clear. Tuan Guru, ya terima kasih, alhamdulillah. Banyak itulah. Tengok kepada masa tu, kita rasa cukup lah. Kita banyak-banyak sangat, takut muak, takut mutah, takut jeluak pula. Banyak ni saja untuk hari ini. InsyaAllah apa yang kita
sentuhkan pada hari ini, kita akan masuk pula di dalam dalam share dalam Facebook semula, insya-Allah taala boleh ikuti semula. Untuk hari ini mari kita sama-sama beristighfar dengan istighfar kifarat majlis, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.